Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni dapat kita bertemu dalam kuliah maghrib ni, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa malam ni kita sambung kepada pengajian kitab kita ni, Safinatun Najah, matan Safinatun Najah. Dan malam ni kita masuk kepada keuzuran salat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, telah berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, faslun fi a'dharis salati. A'dharus salati isnani an-naumu wan nisyanu. Fasal keuzuran daripada salat. Keuzuran daripada solat itu dua perkara. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, maksud keuzuran solat ni maksudnya ialah kalau kita tak semayang dalam waktu dia ni, dia tidak dikira sebagai berdosa. Zuhur kita tak semayang dalam waktu zuhur, dia tak dikira berdosa. Asar kita tak semayang dalam waktu asar, tak dikira sebagai berdosa. Begitulah seterusnya. Jadi siapa yang ada dua keuzuran ni, kalau dia tak semayang dalam waktu dia, dia tak dikira sebagai berdosa. Itu dia maksud uzur. Jadi di sini pengarang kita ni sebut ada dua keuzuran. Maknanya ada dua kebenaran daripada syarak. Kalau kita tak semayang dalam waktunya, tak dikira sebagai berdosa. Tapi kalau kita tak ada keuzuran, hak disebut di sini dua lah, tapi dia sebenarnya bukan dua, dia ada banyak lagi. Cuma sesuai dengan kitab yang permulaan ni, dia sebut dua dulu. Kalau tak ada keuzuran, maka tuan-tuan semua, siapa yang tak semayang dalam waktunya, maka dia dikira sebagai berdosa. Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin. Maka neraka wil, ataupun satu lembah di dalam neraka, wil nama dia, itu disediakan untuk siapa? Lil musalli, bagi orang yang semayang. Dia semayang, tapi masuk dalam wil juga. Semayang dia macam mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana mereka ini sembahyang, tetapi sahun, an salatihim sahun, yakni lalai daripada waktu sembahyang. Itu terjemahan yang tepat. Lalai daripada waktu sembahyang. Lalai daripada waktu sembahyang maksudnya sembahyang zuhur sampai 4.40 katakan. Tapi dia pergi sembahyang zuhur pukul 5 dalam waktu asar. Itu lalai daripada waktu. Orang ni akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan di dalam neraka itu ada satu lembah nama dia Wail. Yang ada api menyala-nyala membakar orang yang masuk dalam tu. Apatah lagi kalau orang tu langsung tak semayang. Jadi kata ulama, yang wil ni tadi, orang yang lewatkan semayang tu dengan tidak ada uzur. Kalau dia ada uzur, tak apa. Bukan ayat itu bermaksud orang yang lalai dalam semayang. Lalai dalam semayang, tuan-tuan semua, tak berdosa, cuma tak dapat pahala. Itu kena faham tak? Tuan-tuan dalam semayang tak ingat ke Allah, tapi dia ingat ke dunia. Dari segi hukum tak berdosa, cuma pahala tak ada. Itu beza. Tuan-tuan dalam semayang dia ingat kat selipar, dia ingat kat kereta, dia ingat kat baju kat rumah, dia ingat kat nasi arak lepas ni nak makan. Hak tu tuan-tuan semua tak berdosa. Kalau berdosa tu tuan-tuan semua tak ada siapa tak berdosa. Betul tak tuan-tuan? Kita kena terima hakikat. Kalau macam tu berdosa, saya ingat tak ada siapa tak berdosa. Sebab ada ke orang hak biasa awal-awal macam kita ni lah, dia semayang daripada awal sampai akhir tak ingat apa? Ingat Allah Ta'ala. Cuba kat tangan sikit tuan-tuan. Kalau ada lah. Cuba jujur, ada? Saya rasa payah nak jumpa. Kalau ada pun, mungkin 1 juta seorang. Habis tu, hak tu tak berdosa. Habis tu orang dah sebut, jangan lalai dalam semayang tu.
supaya kita jangan lalai, supaya pahala lagi banyak. Dosa dah, pahala lagi banyak. Lagi banyak kita ingat ke Allah Ta'ala, lagi banyak pahala. Lagi banyak kita ingat, lagi banyak pahala. Bergantung kepada manusia itu. Mungkin orang ni lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Pasal dia ni ingat ke Allah Ta'ala banyak dalam semayang. Hak ni kuranglah pahala semayang ni. Jadi pahala semayang ni, satu orang dengan satu orang yang lain, dia tak sama. Itu macam tu. Jadi tuan-tuan jangan silap. Banyaknya orang yang mengaji tasawuf, dia silap. Bukan silap ilmu tasawuf, dia yang silap. Dia kata, siapa tak ingat ke Allah Ta'ala dalam semayang, masuk neraka, kata dia. Dia pun tak perasan, dia menerakakan diri dia sendiri. Kadang-kadang. Dia cakap tu, kadang-kadang diri dia bercakap pun, kadang-kadang. Ya, Imam Sayyidina Ali sendiri pun, tuan-tuan semua. Rasulullah kata, siapa yang boleh semayang daripada awal sampai akhir, aku nak bagi serban aku ni. Kata Sayyidina Ali, saya. Sayyidina Ali pun semayang. Allah. Sampai habis, Rasulullah tanya, gimana? Ingat ke Allah Ta'ala awal sampai akhir? Ya Rasulullah, ingat sungguh daripada awal sampai akhir dah. Dah dekat nak bagi salam, terlintas juga, dapatlah serban sekali ni. Ingat juga, dapatlah serban sekali ni. Makna susah juga, itu level-level Sayyidina Ali tu. Itu kena faham di situ. Baik, selesai di situ. Itu masuk ayat tadi, fawailul lil musallin. Jadi keuzuran yang pertama ialah tidur. Barang siapa tidur sebelum daripada waktu. Kemudian tidurnya tadi membawa kepada sampai habis waktu, maka tidak ada dosa kepadanya. Syaratnya tidur sebelum daripada waktu dan sedar-sedar lepas habis waktu. Misal kata malam ni kita tidur pukul 4 pagi. Pam kita tidur. Sedar-sedar pukul 8 pagi. Maka tak sembahyang subuh. Jadi tak sembahyang subuh tu tadi tak dikira sebagai berdosa. Melainkan terkecuali nanti akan saya sebut lagi depan ni. Jadi tuan-tuan semua, asalnya macam tu. Syaratnya tidur sebelum waktu. Dan sedar-sedarnya habis waktu. Dalam waktu tu tak sedar langsung. Kalau tidur sebelum waktu, orang azan subuh tu, as-salatu khairum minan naum. Dia sedar, celik mata. Tengangur-ngangur, celik mata. Tengok jam, fikir. Boleh lagi, sikit lagi ni kata dia. Boleh lagi, sikit lagi. Sikit lagi boleh lagi, kata dia. Dia pun tambah sikit lagi tidur tadi. Kan? Patut bunyi pula jam dia. 6:30. Dia pun celik tengok. 6:30. Lepas tu selok pula tengok subuh. Habis pukul apa? Pukul 7, 10 minit. Boleh lagi kata dia ni. Sambung lagi. Tu tekan jam. Tekan tu. Sedar-sedar pukul 8 lah. Kali kedua. Dah 2 kali dah Allah Ta'ala kejutkan. Tak nak dengar juga. Sambung lagi. Tu banyak orang macam tu semua. Dia sambung lagi. Sedar-sedar pukul 8. Hak macam ni dosa. Allah Ta'ala tulis dosa. Bila tulis dosanya? Sejak habis waktu subuh. 7.10 habis subuh sekarang kan? 7.10 lebih kurang. Ke 7.1 minit tak ingat? 7.10. 7.10 tu habis, malaikat start catat dosa. Dia duduk tidur tu. Buat tarik mata, kro, malaikat tulis dosa. Tulis. Setiap saat berlalu, dosa tu ditulis. Bukan tulis sekali dosa dah. Setiap saat, dosa tulis. Sampai dia sedar. Bangun sedar, tulis lagi. Dia pun tak segera qada. Pergi makan roti canai lah dulu. Sapu-sapu tarik mata, basuh muka, pergi kedai mamak dulu. Dia duduk tengah makan tu, malaikat tu tulis dosa dia tu. Tulis. Dia balik ke rumah, tengok TV dulu. Tulis lagi. Lepas tu, mari insaf duduk tengok TV tu. Semayang dulu lah subuh, pukul 11 dia semayang. Dia pun pergi ambil uduk, semayang subuh, qada tadi, pukul 11. Barulah tamat dosa dia. Itu cara dia macam tu. Sebab apa? Sebab dia wajib segera qada.
Barang siapa tinggal semayang dalam keadaan berdosa, dia wajib segera qada semayang. Yang tak wajib segera qada ni, hak tertidur ni kena qada juga, tapi dia tak wajib segera. Dia celik-celik, dia tidur pukul 4 pagi, dia celik-celik pukul 8 pagi. Dia celik tu tak berdosa. Malaikat tak tulis dosa. Cuma dia wajib qada juga, bila-bila masa dia boleh. Besok boleh qada, lusa boleh, tak berdosa. Sebab apa? Sebab dia tak berdosa. Itu biasa tu. Dia nak qada 2-3 hari lepas tu pun tak apa. Cuma elok qada segeralah. Takut-takut mati. Kalau mati, susah nak jawab ke Allah Ta'ala pula. Tapi tak wajib. Dia ibarat macam haji. Haji ni wajib sekali seumur hidup, tapi tak wajib segera. Walaupun tuan-tuan dah ada duit dah tahun ni, boleh pergi dah, tapi tak wajib pergi. Bila-bila masa boleh pergi. Dia wajib, tidak segera wajibnya. Jadi orang yang terlupa ni tadi, yang tertidur ni tadi, yang tak berdosa ni, dengan syaratnya tidur sebelum waktu, sedarnya lepas waktu, tak sedar langsung dalam waktu. Ini tak berdosa. Dan dia boleh qada bila-bila masa semayang dia. Bukan kata tak berdosa, tak payah qada, tak. Itu wajib qada. Mazhab 4 semua kata wajib qada berlaku. Ada tak mazhab? Tak ada mazhab. Ada tak orang kata tak wajib? Orang ada. Orang, mana ulama? 2-3 orang. Tapi mazhab tak ada. Syafi'inya, Malikinya, Hambalinya, Hanafi, 4 mazhab, semua kata wajib qada berlaku. Kalau tanya ada tak orang kata tak wajib qada? Ada. Orang ada, mana ulama ada. Tapi dia 2-3 orang je lah. Contohnya Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Imam Syaukani dan sebagainya, Ibn Hazam. Jadi tak beramai. Tapi kalau mazhab 4 sepakat wajib qada. Jadi kena qada. Sama ada lupa ke, sengaja ke, berdosa ke, tak berdosa ke, semua kena qada berlaku. Cuma bezanya ada situasi berdosa, ada situasi tak berdosa. Okey, baik, insya-Allah. Jadi siapa yang tidur lewat, dia sedar pukul 8 pagi, ikut kaedah ni tak berdosa. Itu dah. Betul. Tapi ada pengecuali pula. Siapa yang tidur kan selepas waktu, dia tidur dalam waktu. Macam mana? Pukul Zuhur pukul 1.15 kah? 1.20 kah Zuhur? 1.30 dia tidur. Dah masuk Zuhur dia tidur. Okey. Kalau dia tidur dalam waktu dan pada sangkaan dia boleh bangun sebelum tamat waktu. Kemudian dia pun tidur. Tiba-tiba dia sedar masuk asar. Lagu ni pun tak berdosa juga. Lagu ni tak berdosa. Jadi yang tak berdosanya ada 2. Pertama, tidur sebelum waktu, sedarnya lepas waktu. Yang kedua, tidur dalam waktu, tapi sangkaan dia, bahasa Arab kita panggil zon, mana sangka berat dia boleh bangun, biasanya dia boleh sedar. Paling tinggi pun dia tidur pukul 3.30 bangunlah, sejam, sedar. Biasa gitu. Tapi nak buat ke lain macam sikit hari tu, makan banyak ke, kena kari kepala ikan pula, makan tengah hari tadi, bam letak, sedar-sedar pukul 5. Dia letak kepala tadi, pukul 2. Tak sembahyang zuhur lagi, pukul 2. Pukul 3.30 bangun ikut, sedar-sedar pukul 5. Yang ni tak berdosa, sebab dia berlaku di dalam luar kebiasaan. Hak berdosanya, siapa yang tidur dalam waktu dan dia rasa, dia biasanya, dia tahu dah diri dia ni akan bangun asar kan. Dah pernah berlaku dah, semalam lagu tu dah. Hari ni dia tidur pula waktu tu. Dan dia rasa akan berlaku macam tu. Maka yang ni berdosa. Dosa tu bila? Dosa start dia tidur. Dosa tu start dia tidur. Sebab dia tahu dah, dia akan bangun lewat. Jadi dengan dia tidur tadi tu, dia berdosa tidur tadi. Orang lama, malaikat catat dosa dia. Tuan-tuan, ada dosa yang Allah Ta'ala catat, yang malaikat catat sekali je. Sekali habis.
Ada dosa yang dia dicatat setiap waktu. Hak tu hak payah. Dosa hak catat part sekali tuan-tuan semua pun. Contohnya minum arak. Minum arak, habis. Malaikat tulis dosa, tamat kat tu. Tak ada lah. Tapi bukan nak suruh tuan-tuan minum arak. Dah, nak cerita. Ada dosa yang dia dicatat sepanjang kehidupan dia. Contohnya kita ajar orang bunuh orang. Orang tu pandai bunuh orang sebab kita. Selama orang duk bunuh orang, duk bunuh, kita dapat dosa sama. Sebab tu, Qabil, tahu Qabil? Qabil anak Nabi Adam, kata Nabi SAW, ma min maqtulin fil ardi illa walibni Adam al-awwala kiflum min damihi. Tidak ada satu manusia pun dibunuh di atas muka bumi ini, melainkan anak Adam yang pertama, Qabil tu, dia tanggung sama dosa. Li'annahu awwala man sanna al-qatl, kerana dialah mula-mula ajar orang bunuh. Mana ada orang reti bunuh orang lagi? Dia mula-mula bunuh orang atas muka bumi ni. Jadi selepas pada tu orang reti bunuh. Maka tuan-tuan semua, hari ni siapa je bunuh orang, dia tanggung dosa. Tak apa banyak dosa dia. Dia dosa, dia ada macam tu. Ada dosa jariah, ada dosa yang mati setakat tu je. Jadi dosa tak qada semayang ni, dia bukan dosa mati gitu dah. Dia dosa berterusan. Sehingga kita qada semayang tu tadi. Hak dosa tu lah. Hak tak dosa tu bab lain. Jadi sebab tu nak kena cepat-cepat qada tu. Kalau ada semayang ditinggalkan sengaja. Ataupun sekurang-kurangnya kita bertaubat. Ya Allah, aku menyesal. Kata ulama, itu pun dah mati dah dosa. Berhenti dah dosa. Tapi kalau tak taubat, qada pun tak, taubat pun tak, memang duk jalan situ dosa. Malam bangun subuh tak sembahyang, duk rasa relax, tak rasa menyesal langsung. Tak ada rasa, qada pun tak lagi, menyesal pun tak lagi. Malaikat dia catat lagi dosa. Bila kita menyesal, ya Allah, apalah, taubatlah menyesalnya aku, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Kata ulama dah berhenti dah situ. Sebahagian ulama kata belum lagi. Tu letih sikit. Hak sebahagian ulama ni. Tapi tak apalah, kita ambil hak ringan sikit. Sekurang-kurangnya taubat tu dah berhenti dah. Allah. Masya Allah. Yang kedua, tuan-tuan semua. Yang uzur bagi orang yang tak semayang ni, nama dia nisyan, lupa. Tetapi kata ulama, syarat lupa tu tadi, lupa bukan disebabkan oleh kerana benda yang dilarang oleh syarak. Kerana lupa disebabkan oleh perkara yang dilarang oleh syarak, maka dia dikira dosa. Misal kata macam ni, masuk waktu zuhur, dia pun azamlah nak sembahyang zuhur, tapi dia duk buat benda haram. Dia nak sembahyang zuhur, tapi duk buat benda haram, duk judi. Ada ke ustaz orang judi sembahyang? Ada. Lambak orang judi sembahyang ada. Orang berzina sembahyang pun ada. Orang merompak sembahyang pun ada. Orang minum arak sembahyang pun ada. Lepas minum arak ucap alhamdulillah pun ada saudara. Alhamdulillah. Ada sebab dia dah biasa, sedawa je alhamdulillah. Jadi minum arak alhamdulillah. Ada berlakulah, ada orang tunjuk video. Jadi tuan-tuan semua, dia terlupa ni tadi, dia macam ni, dia masuk waktu, dia azam nak semayang, tapi duk sibuk-sibuk main judi apa semua, sampai terlupa, habis waktu. Yang ni tak dimaafkan. Ataupun terlupa tu disebabkan benda makruh. Benda makruh dalam fiqh, dalam mazhab Syafi'i, permainan yang melalaikan, itu dikira makruh. Main daun tu makruh. Sebab dia melalaikan. Lalaikan, duduk 4 jam. Main dam, makruh. Tak haram, makruh. Dam. Main haji, makruh. Tak haram, tuan-tuan semua, makruh je. Macam tuan-tuan makan budu lah, macam tu. Tapi kalau masuk judi baru jadi haram. Sebab apa dam dengan haji tu? Sebab dia melalaikan. Tapi kalau dam dan haji ke Mekah tak apa. Ni dam duduk situ je.
Pas naik haji, pas naik haji, tuan tak naik haji. Catur pun sama. Satranj dalam bahasa Arab catur. Satranji satu. Makruh dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang kata haram, tapi mazhab kita makruh. Jadi dia main dam, dia main catur, dia main daun semua tu sampai terlupa nak sembahyang sampai habis waktu. Ia ni dosa. Habis je waktu, malaikat start catat dosa dah. Sampailah dia bertaubat atau dia qada sembahyang tu tadi. Tapi kalau terlupa dengan sebab benda yang tak haram, tak dilarang oleh syarak, misal katalah dia masuk waktu, dia start mutalaah, dia baca kitab. Masuk Zuhur, nak sembahyang ni, dia tak bertukun, baca dulu. Dia baca sampai galik, orang Kelantan kata galik, sampai habis Zuhur. Ini tak berdosa. Pernah berlaku pada ulama, nama dia Imam Isnawi. Imam Isnawi, satu ketika dia dapat satu kitab. Saya tak ingat nama kitab ni kitab besar. Berjilid-jilid. Zaman dulu bukan kitab senang nak dapat macam sekarang. Tulisan tangan, orang salin balik, kemudian kertas dia pun bukan senang macam sekarang. Dapat ni macam, bagi ulama dapat kitab ni macam dapat hadiah poshare lah. Syukur gembira ni. Dia punya gembira, dia start baca daripada malam. Tuan bayang, baca malam tu, baca. Sampai masuk subuh dia tak sedar. Imam Isnawi nama dia. Ulama besar mazhab Syafi'i. Sampai habis subuh dia tak sedar lagi. Galik punya baca kitab. Sampailah matahari terbit cerah, pak kena mata. Dia pun, cerah dah kata dia. La haula wala quwata illa billah. Habis subuh dah. Kalau macam kes Imam Isnawi ni, tak berdosa. Banyak kes kita tak ada macam Imam Isnawi ni. Banyaknya main game, PUBG, kan? Untuk main kat komputer tu kan? Tahu-tahu cerah dah. Itu dah. Tak boleh. Sebab PUBG tu pun melalaikan, dia termasuk dalam benda makruh. Haram makruh. Jadi kalau terlupa sembahyang sebab tu, kira berdosa juga. Tengok bola, biasanya. Kan? Tengok World Cup, bangun pukul 4 pagi, Tengok dah cerah. Dah habis subuh kata dia. Itu sama juga. Tak dikira sebagai keuzuran, dosa. Jadi yang dikira sebagai keuzuran tu ialah kalau terlupa tu bukan disebabkan oleh perkara haram atau bukan disebabkan oleh perkara makruh. Kalau makruh ni apa? Banyak benda-benda yang melalaikan makruh. Main game tu makruh. Kan? Sebab dia boleh lalai. Budak-budak di depan game terus sejam tak cukup. Lepas tu dia ada kursi khas. Ni bukan. Setengah-setengah surau dia pakai kursi untuk ustaz ni, kursi game tu. Apa Thomas kan nama dia? Tu. Kita duduk home macam lain kan. Kena ada kursi khusus untuk main game. Pasal apa? Pasal dia bukan duduk sekejap-sekejap. Ada budak sampai kena batu kara main game. Pasal apa? Dia nak kencing tu dia tahan. Tahan. Takut ni berhenti tak boleh. Tahan. Bila dah habis tu pergi, tak boleh nak buang dah air kecil. Pasal apa? Pasal dia lama tahan. Ini bahaya game ni tuan-tuan semua. Main sikit-sikit tak apalah. Tapi kalau sampai ketagih tuan-tuan semua, hak jenis canggih-canggih budak-budak ni kan, keliling. Skrin tu keliling. Dia duduk tu kak. Allah. Masya Allah. Itu tak tahulah kalau terlupa. Kalau semayang, alhamdulillah. Tapi kalau lupa semayang dengan sebab benda itu, dikira berdosa. Sebab itu adalah permainan yang makruh. Kerana dia boleh melalaikan. Habis di situ insya-Allah kita akan masuk kepada fasal yang seterusnya. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Syurutus salati thamaniyatun. Syarat sembahyang itu ada 8 kesemua. Jadi syarat sembahyang yang disebut dalam kitab ni ada 8. Ada kitab lain 9, ada kitab lain 5. Itu cara kira saja tuan-tuan semua. Tidak ada beza apa. Sama juga dengan rukun sembahyang. Ada setengah kitab 17, kitab ni 17. Ada setengah kitab 13 dan sebagainya. Itu
cara ulama kira dan adalah hujah-hujah mereka kenapa mereka kira 13, kenapa yang ni kira 17. Ini pun sama, kenapa 8, kenapa 5, kenapa 9. Itu pengajian yang tinggi-tinggi kita bahaslah. Tapi hak sini cukuplah kita tengok apa syarat semayang ada 8. Syarat ni apa benda tuan-tuan semua? Syarat ni suatu benda yang wajib dan dia berterusan. Adapun rukun, satu benda yang wajib tetapi dia tidak berterusan. Misal, salah satu daripada syarat sah semayang ialah tutup aurat. Dan dia berterusan daripada awal semayang sampai akhir semayang. Rukun semayang dia tak. Kalau rukun semayang niat. Niat bila? Dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Habislah niat tu. Situ saja. Baca Fatihah masa dalam qiyam. Lepas tu dah rukuk, tak ada dah Fatihah. Adapun syarat, dia kena ada sebelum daripada semayang dan dia kena berterusan sampai kepada orang kata habis semayang. Yang kedua, beza antara syarat dengan rukun. Syarat kalau terlupa ke, kalau sengaja ke, dia batal semayang, kena qada balik. Misal kata salah satu daripada syarat semayang ialah menghadap ke arah kiblat. Kita mari ke dalam masjid, katalah masjid kita tak ada mihrab, masuk-masuk tengok tak tahu belah mana mihrab, kita pun sembahyang menghadap ke sana. Sembahyang menghadap ke sana, tuan-tuan semua. Dalam keadaan kita tak tahu, sembahyang kita tetap batal kerana dia tak memberi kesan. Terlupa kita tu tak memberi kesan. Berbeza dengan rukun, tuan-tuan semua. Ada rukun dimaafkan kalau terlupa dan sebagainya. Tapi kena ganti kemudian lah. Kena ganti kemudian. Maksudnya kalau masih dalam sembahyang tak batal lagi sembahyang. Tapi kalau syarat dah batal sembahyang. Jadi bila salah je kiblat, maka tuan-tuan kena sembahyang balik. Bukan je salah kiblat, pusing. Itu tak kena. Ini banyak saya tengok dalam video orang ajar solat dalam YouTube pun semua. Dia ajar kalau kata kawan tu masuk sembahyang dalam masjid, salah kiblat. Kita tengok dia, atau di mana-mana tempat, dia salah kiblat. Kita pergi pusing dia. Salah macam tu tuan-tuan semua. Sebab apa? Sebab sembahyang orang ni dah tak sah dah. Sebab syarat menghadap kiblat ni dia syarat sembahyang. Dia mesti ada daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang. Bermakna mula sembahyang lagi dia dah tak ada syarat, maka sembahyang dia tak sah. Sembahyang, makna bila tak sah, dia bukan berada dalam sembahyang sekarang tu. Jadi tak perlu kita pusing, dia tak sembahyang pun. Itu kena faham. Jadi kita cakap, bang, kiblat salah belah sini. Dia pun berhenti, sembahyang mula. Allahu Akbar. Macam tu. Bukan pusing badan tu tak. Sebab dia syarat. Sama juga dengan orang tu koyak kain. Kita masuk-masuk dalam masjid, tengok orang tu terus sembahyang, koyak besar kain belakang dia. Dia tak perasan. Nampak aurat dia. Bolehkah kita pergi ambil kain sejadah tutup? Ataupun ambil kain ridak gitu tutup? Tak boleh. Dia dah batal sembahyang dia. Sebab tutup aurat tu syarat. Maka kita pun bagi tahu, bang, koyak belakang besar tu dah batal sembahyang dia. Jadi apa benda nak buat? Berhentilah. Sembahyang balik. Yang pula cakap, bang, koyak sembahyang tu. Cepat ambil kain lah, kata dia. Tampur. Aku sambut. Aku tengah tak sembahyang, kata. Mana boleh? Dia cakap pula dia suruh tampung sembahyang kain dia. Sebab tu tuan-tuan semua kena faham. Dia ada dua benda. Satu syarat, satu rukun. Syarat dengan rukun berbeza. Dua-dua benda wajib buat. Tetapi dia ada perbezaan sedikit. Sebab tu ulama namakan yang ni rukun, yang ni syarat. Tapi dari sudut hukumnya, dua-dua kena ada. Dua-dua kena ada dalam sembahyang. Yang pertama, syarat sah sembahyang yang pertama ialah at-taharatu anil hadatsaini al-asghari wal akbari. Yakni suci daripada hadas, dua hadas, yakni hadas besar dan juga hadas kecil. Dua-duanya kena suci. Maknanya macam ni. Bila kita nak sembahyang, mesti kita kena ada wuduk, iaitu suci daripada hadas kecil.
Bila kita nak semayang, mesti kita dah mandi wajib. Kalau berlaku kata diri kita perkara yang mewajibkan mandi wajib. Sekiranya kita masuk semayang dalam keadaan tidak berwuduk, misalnya, ataupun tidak mandi wajib lagi, misalnya. Sekiranya kita masuk semayang dalam keadaan tak berwuduk, dalam keadaan kita tahu, sengaja, maka hukumnya haram dan dosa besar. Kita tak ada wuduk. Mari-mari masjid, kita tahu dah wuduk kita batal. Kita pun semayang. Allahu Akbar. Kita nak buat benda baik. Tapi Allah Ta'ala kata, siapa yang tidak ada wuduk, haram katanya buat 4 perkara. Belajar dah dulu. Semayang, tawaf, pegang Quran, sentuh Quran dan bawa Quran. Semayang haram buat. Tapi dari semayang Allahu Akbar dalam keadaan dia tidak berwudu, hukumnya haram. Itulah hadis Nabi SAW. Satu hari Nabi lalu 2 kubur. Nabi kata 2 kubur ini sedang diazab. Yang pertama, tua dia kena azab sebabnya dia kencing tak bagi habis air kencing dia. Jadi ada orang buat iskal, orang buat macam kemuskilan. Takkanlah air kencing keluar kena kain, dosa. Tuan-tuan kencing, kita buang air kecil. Lepas tu kita keluar daripada air kencing kita tu keluar lagi tak habis, menitik kena kain. Dosa ke tak berdosa macam tu? Tak berdosa, tak ada masalah. Sebab apa? Kain kita pakai kain bernajis, tak ada masalah. Kalau pakai kain bernajis tak boleh, tuan-tuan nak ya. Orang hak sembelih lembu tu macam mana? Darah penuh. Orang yang kerja duduk belakang lori sampah tu macam mana? Badan penuh. Kena kotoran, najis apa semua. Tak ada masalah. Tuan-tuan, selain pada semayang, kita tak adalah kata wajib kena pakai baju bersih setiap masa. Jadi yang Nabi sebut orang tu diadab sebab kencing tak tos tu, apa sebabnya? Dia membawa pada semayang. Bila dah kencing tak tos, dia masuk dalam semayang, Allahu Akbar, dia pun rukuk. Masa rukuk, air kencing keluar. Misalnya macam tu. Sebab biasanya air kencing akan keluar masa kita bergerak. Tak habis, saat dia keluar. Di situlah iman kita akan diuji. Nak berhenti ke tak nak berhenti? Ada seorang kata, tak payah berhenti. Ya, malu. Dia malu kan? Duduk desah depan pula nak keluar. Akhirnya dia terus semayang. Lebih-lebih lagi kalau kita jadi imam, lagi malu. Kalau duduk jadi makmum tu boleh tahan lagi, duduk belakang-belakang lagi boleh tahan. Jadi dia terus semayang. Semayang dalam keadaan wuduknya tidak ada, hukumnya haram. Itu maksudnya. Jadi kita semayang dalam keadaan tidak berwuduk atau tidak mandi wajib, maka hukumnya haram jika dilakukan dalam keadaan sengaja. Kalau dilakukan dalam keadaan tak sengaja, kita tak tahu, kita terlupa atau sebagainya, itu tak berdosa. Ini yang kita tahu. Baik. Kalau berlaku batal wuduk, kita dah masuk semayang, tengah-tengah semayang, batal wuduk kita tengah semayang. Maka batal semayang kita. Sebab apa? Sebab dia syarat. Syarat ni mesti ada daripada awal sampai akhir. Bila batal wuduk, apa nak buat? Kita berhenti dan pergi ambil semayang dan semayang semula. Tak boleh kita sambung semayang. Ada mazhab yang boleh sambung semayang. Mana dia pergi ambil wuduk, dia pergi sambung, boleh sambung. Tapi mazhab kita tak boleh. Ambil wuduk, dia kena sembahyang semula. Allahu Akbar, macam tu. Sekiranya kita sembahyang di masjid, dalam keadaan berjamaah, bila kita batal wuduk kita, sebelum kita keluar saf, sunat kita tutup diri kita. Daripada keaiban. Daripada orang persoal dan sebagainya. Antara cara yang disebut oleh ulama ialah kita buat macam ni. Kita buat tutup hidung macam ni. Apa maksud? Kita buat macam hidung kita berdarah. Macam. Hidung kita tak berdarah. Buat macam hidung kita berdarah. Kita pun keluar. Jadi orang pun tak ada tanya banyak lah. Kalau kita terus keluar, maka ini kan keaiban kita. Kadang-kadang orang kata, tengah semayang pun keluar air kencing. Tak.
Orang dia tak tanya banyak, dia tuduh macam-macam. Dia kata, kualai kencing tu, berhenti sembahyang tu. Kalau tidak pun terkentut. Bakar ubi kayu banyak sangat semalam. Kan? Dia punya apa benda? Tuduhan ataupun apa bukan tuduh, maknanya dia punya fikir tu, cakap-cakap dia kat kita tu macam-macam. Jadi mengaibkan kita. Sebab tu ulama kata sunat buat macam ni. Berdarah hidung. Pada hidung kita tak berdarah pun. Boleh kau ustaz menipu. Ini dia panggil menipu sunat. Ada, ada. Tapi tak boleh ajar banyak-banyak menipu sunat ni. Kan menipu banyak masa. Ada tempat-tempat dia boleh. Untuk menjaga maruah kita. Itu cara dia. Kalau saya keluar gitu je ustaz, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau kita nak keluar gitu je, itu no problem. Cuma bagi setengah orang, dia malu. Dia aib. Macam kentut tuan-tuan semua. Setengah orang kentut depan orang biasa. Minta maaf saya kentut. Dia tak ada rasa apa. Tapi setengah orang bila dia kentut tuan-tuan, merah muka dia malu. Dia pemalu kan. Ada orang lain macam, dia tak sama tuan-tuan semua. Ada orang kedai kopi, kedai mamak pun dia boleh cakap, mencarut, pum, macam-macam keluar. Isyarat-isyarat lucuh, macam-macam keluar kan. Cakap pasal dalam kelambu lah apa. Tapi orang yang pemalu, tunduk. Okey. Kita azan sekejap. Kita sambung sikit 2 minit lepas azan. Okey, baik insya-Allah. Jadi itulah maksudnya kita sunat buat macam tu dan kita keluar daripada sembahyang untuk menutup keaiban bagi diri kita. Dan batal sembahyang kita dan kita kena sembahyang semula. Dia tak boleh sambung. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tak boleh sambung. Dia ada mazhab yang boleh sambung. Contohnya kalau kita tengok ada satu video Imam Masjid Nabawi, bila dia batal sembahyang, dia keluar, dia ambil uduk, dia boleh pergi sambung balik sembahyang dia. Ada mazhab macam itulah. Itu sekadar untuk ilmu saja. Okey, habis di situ. Kalau kita tidak ada air sembahyang, untuk buat ambil sembahyang tak ada air, untuk mandi wajib tidak ada air, maka gantinya untuk mengangkat hadas itu tadi ialah dengan tayamum. Sekiranya tidak ada juga, tanah pun tak ada, air pun tak ada, dia panggil faqidut tuhuraini, maka kita kena sembahyang juga dalam keadaan tak berwuduk, dalam keadaan tidak bertayamum. Tapi sembahyang tu dia panggil sembahyang hormat waktu. Tapi sembahyang ni wajib diulang balik setelah jumpa air atau tanah. Misal kata kita naik kapal terbang, tak ada air, tak ada tanah. Kapal terbang tanah tak ada, air pun tak ada. Ada air sikit-sikit dalam bilik air. Maka untuk orang macam ni, dia kena sembahyang juga. Sebab ni tuan-tuan semua saya bagi tahu ni, jemaah yang balik umrah, dia baru balik umrah ni. Tapi tak sembahyang. Subuh tak sembahyang. Duduk dalam kapal terbang tidur sampai habis subuh, tak sembahyang. Alasan air tak ada, tanah tak ada. Ini benda silap. Kita bawa balik umrah. Umrah tu tuan-tuan semua rukun yang kelima. Haji dan umrah nombor 5. Sembahyang rukun kedua. Tapi tak sembahyang. Sembahyang wajib dalam waktu. Tak ada apa-apa keuzuran. Uzur tadi ada 2 tadi. Kan? Itu banyak berlaku lah. Selalu pergi balik umrah lah biasa. Alah pergi tu okey lagi pasal tak apa penat mana. Lepas tu waktu pun kadang-kadang boleh jamak. Dia biasa balik. Daripada sana, dia lawan arus ni. Subuh atas langit biasa. Subuh atas langit. Subuh tu lah. Jadi kita jangan buat macam tu lah tuan-tuan semua. Walaupun tak ada wuduk sekalipun, semayang. Tak kursi je, tak menghadap kiblat. Semayang mesti semayang. Selagi ada akal. Allahu Akbar, semayang. 2 rakaat je sekejap. Dan kemudian dah balik sampai rumah, semayang balik. Semayang tu. Sebab apa? Sebab tu semayang hormat waktu. Jangan kita tak semayang balik umrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.